Mungkin tadi saya punya video terputus di sekerat jalan. Macam mana kita nak tahu dia adalah 5 prime to 3 prime? First kita tengok the position of the CH the carbon tadi 5 prime sini, ataupun you kena faham the 5 prime carbon itu memang dia akan attach dengan the phosphate. Alright, if phosphate dekat sini means that this one lah dia punya 5 prime. Tapi kalau saya akan cari this one lah. Saya akan tengok CH2 tu. Itu yang paling penting. Dia yang menentukan the direction of the 5 prime to 3 prime. So if you look at this one adalah 5 prime. The carbon kelima itu adalah berada di sini. Dan you cari carbon yang ketiga. Carbon yang ketiga itu di sini kan. Dia one attach dekat adanya O ni, adanya this phosphorus ester bond tu dekat sini. So basically ini adalah 3 prime. So 5 prime, 3 prime sini. Jadi directionnya ke bawah lah. Basically 5 prime to 3 prime direction tu ada ke bawah. Awak kena faham kan sebab dia ini panjang sangat, so kita kena cari direction dia. Alright. However, awak kena faham bahawa DNA ni dia adalah dua strand. Ini strand yang pertama. If let's say this one adalah strand yang pertama, ini adalah strand yang kedua. Let's say kita tengok yang strand yang pertama. You tengok strand yang pertama, awak cari dia punya awak cari dia carbon yang kelima. Carbon yang kelima dia adalah this one lah. Ini adalah carbon yang kelima. Maksudnya ini adalah 5 prime dia. Now awak cari carbon yang ketiga. Ini carbon yang keempat. Ini carbon yang ketiga. Ini carbon yang kedua. Maksudnya carbon yang ketiga dia adalah di sini. Jadi 3 prime dia dekat bawah. Maksudnya sekarang 5 prime dia adalah ke bawah like this. 5 prime to 3 prime direction dia is like this lah. 5 prime sini. 3 prime dia dekat bawah. However, ini adalah strand yang pertama. Macam mana pula strand yang kedua? Awak tengok strand yang kedua. Okay, untuk strand yang kedua, dia terbalik sikit. Untuk strand yang kedua, awak cari dia punya 5 prime carbon. 5 prime carbon dia adalah dekat sini. This one kan? Saya rasa saya salah lukis ni. 5 prime. Okay, this one saya salah lukis. Nanti saya lukis yang barulah. I think this one I terbalik. Okay. But then again, kalau sini 5 prime ni saya beritahu lah. If let's say this one adalah 5 prime to 3 prime direction dekat sini, yang dekat sebelah dia terbalik. 5 prime dia dekat bawah, 3 prime dia dekat atas. So dia akan like this lah. Dia akan anti-parallel. Maksudnya dia memang complement to each other. Dia memang akan pair like this. Dia akan parallel. Tetapi dia terbalik. That's why namanya anti-parallel direction of DNA lah. This one I akan betulkan dalam tutorial. Okay. So if you look at this, ini adalah more clear lah. This one adalah 5 prime, this one adalah 3 prime. Jadi in this case the double DNA dia 5 prime dia dekat sini, 3 prime dia dekat sini. Tetapi ini adalah strand yang pertama. Kalau awak tengok strand yang kedua, awak cari CH2, awak cari dia punya carbon yang 3 prime. This one adalah 5 prime dia, 5 prime dia dekat sini. But then carbon yang ketiga adalah dekat sini, 3 prime. Maksudnya sekarang 5 prime to 3 prime direction dia bertentangan. Dia daripada bawah ke atas. That's why dia adalah terbalik. This one atas, this one bawah. Dia anti-parallel. Penting sebab dia akan menentukan the direction of transcription. Nanti kita akan tengok into more detail dekat chapter 6. Lepas tu anak-anakku, awak tengok ada pula dekat base DNA dia. Kalau awak tak faham lagi, ini adalah satu strand DNA. This one, ini adalah satu strand DNA. Ini satu strand ni. Yang belah kiri ini semua satu strand. Yang belah yang kedua ni adalah strand yang kedua. Yang akan join the two strand together adalah hydrogen bond. Hydrogen bond itu macam mana dia boleh terhasil? Ia terhasil bila ada purine nitrogenous base. Dia akan pair dengan pyrimidine nitrogenous base. You boleh nampak CGTA. T akan pair dengan A. C akan pair dengan G. G juga akan dengan C lah. Again, macam mana nak tahu the number of hydrogen bond? Ingat, thymine tu T. 3, bukan 3. Maksudnya T dengan A 2 hydrogen bond. C dengan G ada 3 hydrogen bond. Hydrogen bond inilah yang akan stabilize the structure of the DNA. And it gives this double-stranded properties. Kalau tak ada hydrogen bond, tidak adalah the double-stranded. Kemudian inilah dia all the things that I have explained. You boleh baca sendiri. Okay, yang ni memang saya dah tulis ayat betul-betul. Dan again kalau awak tengok, ini dikira satu nukleotide, ini dikira satu nukleotide. This one lah.
Dan satu nukleotide, kenapa, macam mana dia boleh connect dengan another nucleotide of the same strand dengan adanya this phosphodiester bond. Phosphodiester bond dan juga pentose sugar ini, dia akan form the backbone of DNA. Yang biru ni, yang dia bagi biru tu, itulah dia phosphate dan juga pentose sugar bergabung. Dia akan become the tulang belakang of DNA. Inilah tulang belakang of DNA. Ada dua. Yang tengah ini dia akan bagi the base lah. Okay. Alright. This one you can pair yourself. You can baca sendiri. Inilah yang saya katakan the pairing of purine and pyrimidine. C pair dengan G. Tetapi C dia akan pair dengan ada tiganya hydrogen bond. Manakala thymine dengan A, as I said, T bukan 3. So dia akan pair 2 hydrogen bond lah. This part you tak tahulah. Alright. Itu adalah DNA. Macam mana pula dengan RNA? Kalau RNA dia contain ribose sugar, again dekat carbon number 2 of the pentose sugar itu, dia ada oksigen. There's a presence of oksigen ataupun hydroxyl group di sini. Kalau DNA dia macam mana? Kalau DNA dia tidak ada oksigen tetapi dia hanya ada H sahaja. In this case, this one adalah DNA. And untuk bases pula, kalau DNA CGTA, kalau dalam RNA T tidak ada tetapi dia ganti dengan U. Jadi dia adalah CGUA. Okey, untuk RNA pula dia ada 3 jenis. The first one adalah mRNA. The one yang involve dalam transcription of DNA. Okey, yang nanti saya akan betulkan ni silap ya. Okey, apakah dia mRNA? mRNA, M itu stands for messenger RNA. Dialah a transcript of DNA. Dialah hasil photostat of DNA. Kita akan into more detail chapter 6. Content information of DNA. Instead of mRNA ni pula, kalau DNA itu double strand, dia double strand like this. RNA dia single strand. And dia ada uracil, dia tak ada thymine. Okey, itu dua perbezaan yang utama. Kemudian kita juga ada rRNA, ribosomal RNA. Kalau namanya RNA dia memang single strand, tu jawab kena faham. Cuma rRNA ini dia terletak di dalam ribosom. Nanti kita akan belajar chapter 2. Ribosom ni adalah satu organel di dalam sel yang akan translate. Dia akan bind dengan mRNA ni. Dia akan bind dengan mRNA ni dan dia yang akan hasilkan protein. Okey. RNA ni yang akan menghasilkan protein. Daripada bahan photostat dapatlah protein. Inilah yang kita akan go into more detail. Made up of ribosome which involve in translation. Dalam ribosome ni 70% adalah rRNA, the rest is protein. Dan juga another one kita ada tRNA, transfer RNA, the one yang akan transfer amino acid during translation. All this mRNA, rRNA, tRNA nanti kita akan jumpa dengan lebih banyak, dengan lebih kerap dekat chapter 6. It will make more sense. For now, if you don't understand, it's okay. You just hafal saja mRNA, rRNA and tRNA. But apa yang saya boleh kata, kalau kamu nak tengok ini lebih lanjut, awak boleh buka YouTube, awak tengok DNA transcription and translation. Nanti awak boleh nampak the function of mRNA and RNA and tRNA dengan lebih jelas. Okay. Ini adalah the differences between DNA and RNA. Basically, you can read yourself. Kalau DNA dia adalah deoxyribonucleotide, kalau RNA dia adalah ribonucleotide. In term of pentose sugar, again DNA dia ada carbon sugar yang tidak ada, dekat carbon nombor 2 tidak ada oksigen. Tetapi untuk RNA dekat pentose sugar carbon number 2 dia ada oksigen. Nitrogenous base dia adalah CGTA. Tetapi kalau RNA instead of CGTA, T itu dia tukar kepada U, CGUA. Tetapi U ni dia akan still pair dengan A. Okey, C memang akan, nanti kita akan tengok C akan pair dengan G, U dia akan still pair dengan A. Cuma dia akan pair tu bukan dengan another mRNA, tidak, dia lain just understand that RNA itu single strand. Untuk in term of structure, of course double stranded, that's why dia bentuk alpha helix.
Kalau RNA bentuk dia memang terbuka lah, dia single strand, jadi dia boleh dilipat-lipat ke pelbagai bentuk lain. In term of size, dah nama pun double stranded, 2 strand maksudnya dia lagi besar, dan ia berada di dalam nukleus, memang takkan keluar daripada nukleus langsung. Kalau dia keluar, automatic cell akan mati. DNA memang akan berada di dalam nukleus forever sampai kiamat. Okey, sampai Dajjal keluar, dia memang akan berada dalam nukleus. Kalau dia keluar, memang sel itu akan mati. Untuk RNA, dia berada di dalam nukleus dan juga berada di dalam cytoplasm, which is kalau kita lukis, cytoplasm tu adalah liquid inside the cell kan. And then DNA dia hanya ada satu type of DNA, itulah DNA, tak ada pula DNA alpha, DNA mega, tak ada tak, bukan macam COVID-19 strain delta tu, tidak. Dia hanya ada satu jenis DNA, tetapi RNA dia ada 3 jenis, mRNA, messenger RNA, ribosomal RNA dan juga transfer RNA. Okey kelas? Itu sahaja untuk chapter 1. Jadi awak semua boleh buat tutorial question yang telah saya sediakan, yang telah saya upload dekat dalam kita Google Classroom. Sila buat, jangan tak buat, sebab memang awak boleh nampak lecture ni macam banyak kan, tetapi bila you go through the tutorial, memang awak boleh nampak actually bendanya agak actually simpler than what I say lah. Cuma apa yang saya buat di sini adalah saya kena ajar awak dulu baru awak buat. Bukan style saya kita buat sambil belajar, tidak, sebab dia akan bercampur aduk. So awak tengok dulu lecture I, you tak faham, you boleh ulang balik, and the purpose of letak 15 minit supaya tak adalah awak tengok sampai awak penat nak tengok sejam sekali lecture kan, tidak. Awak sendiri kawal awak punya masa. Okay, kalau saya akan maybe tengok 1 jam, tidak ada hajat, lepas tu sambung, baru saya akan buat tutorial. After that, barulah kita akan discuss dalam kelas. Cuma, my advice is tolong bahagi masa, and salah satu tips nak buat biologi ini, habis sahaja apa yang lecture yang saya ajarkan ini, awak terus buat. Awak jangan dah tengok lecture hari ni, awak buat tutorial 2 hari kemudian. Memang awak akan lupa. Awak dengar cakap memang takkan boleh dapat biologi macam tu. As soon as you finish with my lecture, you terus buat the tutorial. Kalau awak tak tahu, awak refer lecture notes. Memang saya akan upload semua. Refer lecture notes, awak boleh tengok lecture sebalik. Awak boleh tengok video yang saya upload kalau saya ada upload. Kalau tidak, awak boleh buka YouTube dan awak tengok sendiri. Cuma untuk level awak kalau awak jumpa video YouTube yang lebih daripada 5 minit untuk satu topik, itu bukan level awak. It should be seminit, 2 minit. Itu level yang sesuai untuk kefahaman awak. Okey? Cukup buat tutorial. Lepas siap tutorial, tolong buat past year question yang ada dekat Google Classroom chapter 1. Memang saya akan bagi 2 benda. Awak buat tutorial dulu, baru awak buat tutorial past year. Sebab past year question ini lebih susah sikit daripada tutorial. Tutorial question sangat direct. Apa yang saya explain, basically awak hanya copy balik ke dalam tutorial dan ia memberi kefahaman asas. Cuma bila awak dah faham, dapat kefahaman asas, baru kita akan shift kepada past year question, which is soalan yang lebih sukar sikit untuk awak jawab. Tapi taklah sukar sangat pun, boleh je sebenarnya kalau kita boleh dapatlah asas ini. Kemudian habis je awak jawab, nanti baru kita akan discuss tutorial sama-sama. Awak kena faham style saya. Bukan saya akan ajar balik dalam kelas semua, tidak. Saya akan tengok soalan, saya akan tanya yang mana yang awak tak faham, awak tanya, nanti kita akan discuss sama-sama di dalam kelas. Itu yang saya akan buat. Saya bukan ajar balik, tidak. Because saya ajar daripada lecture ini sendiri. Tetapi jangan risau, I have my own style of teaching. Nanti apa-apa kita akan go dalam kelas lah. Dalam kelas nanti kita akan discuss sama-sama. Don't worry class, you have me, I have you. Okay? So boleh start dengan tutorial, habis tutorial terus buat past year. In the next class kita akan terus discuss tutorial dan past year. Okay class, thank you.